Sebenarnya bila bulan puasa ini anda akan berasa betapa syukur kita yang berbanding kepada negara yang tak ada pemakanan. Yang kedua, sebenarnya manusia kita tak perlu makanan berlebihan. Ramadan adalah detik yang dinantikan dan hadirnya membawa kebaikan serta rahmat buat kita. Keterbukaan rakyat Malaysia berbilang agama dan budaya mencerminkan keharmonian di tanah air ini sekaligus mewujudkan perpaduan nasional. Bagi selebriti terkenal, Dr. Su Wen-si yang telah berpuasa selama 12 tahun berpendapat rutin berpuasa ini mampu memberikan impak positif kepada kesihatan. Bagi saya sebenarnya dulu saya sekolah Melayu, saya memang nak puasa tapi masa itu tak berani sebab takut dan semua. Tapi bila masuk ke pasaran Melayu, saya banyak bergaul dengan kru-kru Melayu. Saya tengok, boleh bekerja, boleh berpuasa. Jadi saya try masa zaman Masterchef saya. Lepas itu, aku tak berhenti-henti dah. Sebab saya dapatkan niat puasa semua. Saya dapat belajar banyak benda tentang puasa dalam bulan puasa ini. Tahun pertama, ibu bapa saya semua bantah. Semua cakap, jangan puasa, tak boleh semua. Sampai sekarang, mereka yang belikan saya kurma. So, mereka sebenarnya pun ikut saya. Dia masakkan apa pun letak kurma. Sebab aku cakap sebenarnya banyak yang boleh terapkan kepada agama lain dan juga budaya kita. Tapi mereka pun nampak ada banyak, mereka pun dah biasa. Jadi mereka tak akan makan di depan saya juga. Sebab dia tahu bahawa jikalau bulan puasa, mereka tak akan kacau saya. Saya pernah berpuasa di Sepanyol di mana masa itu berpuasa 16 jam sebab matahari siang semua lebih lama berbanding kepada Malaysia. Pernah banyak kali aku nak berputus asa kat luar negara berbanding dengan Malaysia sebab kat luar negara memang kurang orang puasa kat situ. Tapi memang saya kekalkan dan kadang-kala jikalau saya memang tak boleh tahan, saya akan ganti balik puasa saya. Jikalau anda bersahur, anda makan makanan yang betul-betul, anda betul-betul akan berasa bahawa sebenarnya badan kita akan jadi lebih kuat sebab dia macam switch off, macam satu detox yang kita cakap yang sangat disiplin. Bagi saya memang aku bacaan fat saya sebab banyak, dia macam satu intermittent fasting yang sangat kita cakap yang a bit extreme. Tapi sebenarnya bagi saya, aku memang boleh turunkan my kolesterol, turunkan banyak benda. Dan banyak lagi yang tapi kena beransur-ansur sebab dah 12 tahun. Aku masih ingat tahun yang pertama memang aku nak pengsan. Tahun yang kedua sebab aku bukan berpuasa dari kecil. Jadi umat bukan Islam yang nak puasa, saya cakap beransur-ansur. Bagi saya memang sekarang badan saya dah sangat biasa. Yeah. Bagi saya memang rendang dan juga kuih-kuih, kuih-muih. Tapi yang paling suka sebenarnya saya suka kurma. Sebab dah beli banyak dan semua dan kurma itu aku suka benda-benda yang mentah dan raw. So itu yang saya rasa yang antara hidangan juara walaupun simple tapi dia bagi saya banyak tenaga. Yang lain memanglah rendang, apa lagi kuih-muih semua itu memang must untuk juara buka puasa saya dan saya suka pasar Ramadan. Saya sentiasa pergi ke pasar Ramadan kadang-kadang dekat dengan sekolah saya. Murid-murid saya akan jaga, cikgu ini sedap, ini itu sedap. Dan sekarang banyak makanan viral. So saya suka pergi cuba. Tapi setiap tahun memang nampak ada benda-benda berlainan. Dan juga aku pernah pergi macam pasar raya semua untuk raya semua. Memang berbeza. Yang kawan-kawan saya Melayu yang bawah saya yang memang berlainan. Bagi saya memang tak makan nasi untuk sahur. Saya makan kurma, anggur, kopi dan sedikit roti ataupun sedikit bahan mentah saja. Sebab aku rasa sahur tak boleh makan berlebihan bagi saya. Sebab jikalau saya makan benda-benda terlampau banyak karbohidrat, saya rasa macam satu hari akan macam sangat lapar. Ya, saya cuba makan benda-benda yang tinggi energi dan juga bahan-bahan mentah yang boleh kekalkan tenaga saya. Kadang-kadang ada masa aku cook myself, tapi sahur memang aku buat sendiri.
Tapi sekarang memang kena fleksibel lah sebab kadang-kadang ada syuting, ada kelas semua. Jadi saya sangat fleksibel. Kadang-kadang pergi pasal Ramadan, kadang-kadang juga mak akan masakkan. So saya memang fleksibel. Tapi untuk sahur sebab saya yang bangun awal, saya akan sediakan saya sendiri. Aku akan campur. Kadang-kadang aku akan masak kari, nyonya kari, ataupun kadang-kadang saya akan campur bahan Cina ke dalam hidangan Melayu. Memang aku suka benda-benda yang kacukan. Ya. Harapan puasa untuk tahun depan, saya berharap Wincy boleh buat rumah berbuka saya sendiri. Saya tak pernah buat lagi. Ya. Jadi saya berharap lebih banyak umat yang bukan Islam boleh turut kita berpuasa sebab sebenarnya adalah sesuatu yang bukan saja untuk agama tapi untuk kesihatan dan juga untuk mengikatkan ikatan silaturahim antara bangsa-bangsa yang berlainan. Sebab sekarang banyak orang nak cuba semua. Sebenarnya tak susah, tapi jikalau anda tahu step dan anda beransur-ansur, memang satu yang amalan yang bagus untuk setiap tahun sebenarnya. Sementara itu, seorang usahawan, Subhash Chandra Bose, setelah berpuasa 5 kali pada bulan Ramadan, beliau meyakini bahawa puasa ini mampu mengatur diet pemakanannya dengan lebih sihat. Sebenarnya tahun ini merupakan tahun yang kelima saya berpuasa. Saya mula memahami berkenaan dengan puasa ni masa tahun 2019, di mana saya lebih berkawan dengan orang Melayu. Saya asal kampung Melayu, Kancung Darat Banting. Di situ dengan jiran-jiran kami selalu berbuka puasa sekali. Tapi masa 2019 saya dapat peluang untuk nak cuba puasa. Ada yang usik pun adalah agama kita kena ada. Dia kata ada. Habis kau yang tu kau follow je, saya follow juga. Apa kelebihan berpuasa macam orang Islam? Dia ada satu sebab lain yang kenapa saya berpuasa. Kadang-kadang orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jika kita nak memahami sebuah agama ataupun sebuah budaya bangsa orang lain, kita kena mendekati. Antara cara untuk mendekati, memahami budaya atau agama seseorang itu adalah dengan cara yang senang, berpuasa. So, bila berpuasa, dari segi kesihatan ni saya nampak badan jadi ringan, perut dah mula kosong. Bila kita berpuasa, kita memberikan masa untuk badan untuk repair balik sel-sel yang dah rosak. Lepas tu kita akan menghadkan pengambilan gula dalam badan dan barang-barang berminyak. Kita bagi usus tu lebih rehat, dan kita dapat bergerak. Lagi-lagi bila dah nak berusia macam ni, saya dah sekarang 44 tahun. Sepatutnya waktu inilah patut saya kena jaga kesihatan. Sebelum saya mula berpuasa, saya cuba dapatkan pandangan daripada ustaz, kawan-kawan ustaz yang saya kenal, dan mereka bagi panduan yang betul. Walaupun saya tak bersolat, cuma saya nak pastikan waktu saya bangun tu dalam pukul 5 suku, dan saya cuba makan sebelum imsak ataupun solat subuh. Dan selepas tu saya berpuasa sampailah pukul 7, kalau ikutkan sekarang Kuala Lumpur 27.23, tapi saya set kepada 7.30 supaya takkan ada kesilapan di antara bila nak buka waktu kan. Biasanya kalau saya bersahur dengan nasi, sekurang-kurangnya saya boleh tahan dalam pukul 2 ke 3, dan baru saya akan rasa macam betul-betul lapar. Tapi bila air tu saya rasa dalam pukul 11, saya dah rasa pening dah, tangan bergeletar dah. Kalau tanya saya rasa haus tu yang paling susah. Lapar tu masih boleh, kita boleh fikir benda lain, kita fikir benda yang baik. Kalau kita tahu sebab kita berpuasa tu, kita boleh menerima. Tapi part haus tu, kalau katakan kalau hujan memang susah. Kalau panas, cuaca panas masih okey lagi, kita takkan rasa. Kalau sejuk, lagi-lagi duduk dalam bilik aircon, memang ujian. So dari segi kelebihan bila berpuasa ni, bukan sahaja perut, malah
cara pertuturan, cara kita berinteraksi dengan orang. Cuma kalau sebelum ni saya kuat politik, saya dalam social media saya akan tembak je. Tapi bila puasa ni, kena berhati-hati apa yang kita bercakap, apa yang kita bertutur, bagaimana kita komunikasi. Kerana puasa ni bukan sekadar kita menahan nafsu makanan, tetapi nafsu dari segi pemikiran. Ada 2-3 kali saya dah lupa yang saya ni puasa. Tiba-tiba bila dalam keluarga saya seorang je yang berpuasa. So bila balik rumah, isteri pula masak, ada sekali hampir-hampir nak ambil seketul ayam goreng. Lepas tu isteri pula, "Bang, abang bukan puasa ke?" Okey, saya tak balik. So itu antara pengalaman yang tidak dapat lupakan. Bagi mereka yang bukan Islam yang ingin mencuba, saya sangat mengalu-alukanlah, kerana benda ni bukan sahaja bukan sekadar ada unsur agama, tidak. Ada kebaikannya seperti you boleh jaga kesihatan diri. Orang putih pun sekarang follow juga. Dia kata intermittent fasting pun lebih kurang sama je. So orang putih pun sekarang dah tahu dah rahsia sebalik berpuasa ni.